Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, muka surat 168. Kita sambung masalah yang ke-202. Masalah 202. Kata dia, imam sembahyang jamaah bersama kaum di atas sebuah kapal, kemudian kapal berpusing daripada kiblat. Imam sembahyang secara berjemaah dengan satu kumpulan jemaah di dalam sebuah kapal laut. Kemudian kapal tersebut berpusing daripada arah kiblat atau daripada kiblat. Apa hukum dia? Baik, dia kata imam sembahyang berjemaah dengan para makmum di atas sebuah kapal. Maka tiba-tiba kapal itu berpusing, yakni berputar daripada qiblah. Maka wajib atas imam dan para makmum semua berpaling ke pihak kiblat. Dan apabila para makmum berpaling ke pihak kiblat, maka tidak para makmum terkehadapan daripada imam mereka. Maka kalau boleh, hendaklah mereka membetulkan kedudukan itu dengan mara ke hadapan atau undur ke belakang, dengan serta-merta sebanyak 2 langkah. Dan kalau tidak boleh, maka wajib mereka bermufaraqah, dan sayugialah mendahului salah seorang yang berada di barisan hadapan itu menjadi imam mereka, seperti mana masalah istikhlaf, yakni mengadakan imam ganti, dan jadilah makmum itu imam dan imam itu pula makmum. Baik, masalah apabila seseorang ataupun satu kumpulan melaksanakan sembahyang secara berjemaah di dalam sebuah kapal laut, ya. Kemudian
secara tiba-tiba kapal itu dia berpusing ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke belakang, kan? Pusing daripada kedudukan ataupun arah asal dia, maka pada waktu itu kiblat juga akan berubah, mungkin berubah ke kiri ataupun ke kanan atau juga ke belakang. Jadi yang pertama, bila kapal itu dia berputar atau berpusing, ya, kapal tu dia contoh dia berpusing daripada kanan ke kiri atau kiri ke kanan, maka kiblat pun akan sama juga, akan berubah ke kanan ataupun ke kiri. Yang pertama, imam dan makmum hendaklah sama-sama berpaling ke arah kiblat. Bila kata kapal itu berubah saja arah dia ke kanan, ya, maka sekiranya kiblat tu menghadap ke depan, tiba-tiba kapal menghadap ke kanan, maka makmum imam yang ada dalam kapal tadi, jemaah yang ada dalam kapal tu hendaklah pusing ke arah hadapan balik. Bila dia duduk dalam kapal, kan, bila kalau kata dalam kapal macam ni, kita duduk macam tu menghadap arah kiblat, kan. Bila kapal pusing sini, kita pun pusing sekali lah. Tak ada lah kapal pusing orang tak pusing, pusing juga. Kiblat arah sana, maka orang yang duduk dalam kapal tadi semua kena pusing balik ke sana. Kapal di sini lah, kapal pergi kot ni lah, dia kena putarkan badan dia ke arah kiblat. Baik. Sekiranya dia tidak segera berpaling ke arah kiblat ketika kapal itu berputar ataupun kapal itu berpusing daripada kiblat, maka batal sembahyang dia kalau tak segeralah. Baik, itu yang pertama. Kemudian apabila imam dan juga makmum berpaling ke pihak kiblatnya ketika kapal itu berpusing, maka dia kata sudah tentu makmum yang berada di belakang imam ini akan terkehadapan daripada imam, ya. Sama ada kalau dia duduk dalam kapal, bila kapal daripada arah depan tu dia berputar ke arah kanan, ya, ataupun ke belakang, maka bila makmum dan imam memusingkan badan balik ke arah asal kapal itu, maka imam dan ada sebahagian makmum yang akan mendahului imam duduk di depan bila pusing, ya. Bila kita duduk dalam sah macam ni, imam duduk depan ni, bila kapal pusing belah sana, imam pun kena pusing sini, makmum pusing sini, siapa duduk depan? Makmum yang duduk sebelah sini semua duduk depan. Ya. Makmum yang duduk belah ni mungkin duduk di belakang ataupun sama paras dengan imam. Itu yang akan menyebabkan tidak sah. Jadi imam hendaklah melakukan tindakan apa dan makmum bila jadi begitu. Bila dia pusing saja ke arah kiblat, maka imam dan juga makmum hendaklah membetulkan kedudukan dia. Mungkin imam tu kena langkah 2 langkah ke depan dan makmum langkah 2 langkah ke belakang, ya.
serta-merta lah. Bila dia pusing sahaja ke arah kiblat balik, serta-merta imam langkah ke depan, makmum langkah ke belakang. Ataupun imam langkah ke depan tu, makmum tu kira tak perlu langkah, tak apa lah. Jadi dia terkedepan dengan sendiri. Makmum akan terkebelakang dengan sendiri dia. Jadi sama ada tengok pada keadaan, sama ada melangkah ke depan atau undur ke belakang sebanyak 2 langkah. 2 langkah ni satu sah ni. Bila sebut 2 langkah tu sah. 1 langkah tu setengah sah. Bila kita buat 2 langkah yang kebiasaannya kita langkah, tak terlalu langkah pendek dan tidak terlalu langkah yang panjang. Langkah yang sederhana kita langkah, 2 langkah ni mewakili satu saf. Sebab tu kalau kita langkah dengan 2 langkah, kemudian pula kalau langkah 3 batal sembahyang kalau berturut-turut. Kalau 2 langkah berturut-turut tak batal sembahyang. Ya. Baik. Dan kalau tidak boleh, maka wajiblah mereka bermufarakah. Kalau tak boleh, kapal tu pusing ke belakang terus. Ya, kita duduk depan ni, kapal pusing ke belakang terus, membelakangi kiblat. Orang kita pun semua pusing, imam duduk di belakang, makmum duduk depan. Macam mana? Imam nak pergi depan tak boleh, dan makmum nak undur belakang tak boleh, belaga. Jadi nak kena ngelak apa payah, buang masa, niat mufarakah. Niatlah mufarakah ni dengan imam hak asal tadi. Kemudian bila niat mufarakah, contoh bila kapal yang menghadap ke depan ni dia pusing ke belakang macam tu. Jadi kita yang duduk dalam kapal ni, asal yang menghadap depan kena pusing ke belakang. Asal ada imam duduk di depan makmum, bila kedudukan kiblat duduk di belakang kita kena pusing balik bagi sama, maka makmum akan duduk di depan imam, imam akan duduk belakang. Jadi terbalik kan? Jadi terbalik lah, sebab kiblat pergi sana. Kalau kiblat di belakang sana, semua makmum pusing 360 darjah ke arah kiblat. Imam pusing juga, imam bisa masalah dia duduk belakang. Bila imam pusing, masalahnya dia duduk di belakang, makmum yang sah akhir akan duduk di depan. Jadi imam yang asalnya duduk di permulaan sah akan duduk di akhir sah. Jadi nak buat macam mana? Tak boleh buat apa, susah. Kena niat mufarakah ke semua ni. Lepas niat mufarakah, orang yang pada sah di belakang tu dia akan marah ke depan setapak untuk menjadi imam. Ya, pada seperti masalah istikhlaf, masalah ganti imam tu. Jadi makmum lain semua menghadap niat mengikut imam tersebut. Makmum lain niat mengikut imam tersebut, termasuklah imam hak duduk, termasuklah imam yang pertama tadi ni, hak duduk belakang tadi. Kalau bila pusing arah kiblat, imam duduk belakang sekali lah. Imam tu kena niat jadi makmum kepada makmum yang menggantikannya. Itu cara dia lah. Baik, masalah 203. Ini kalau orang duduk dalam kapal laut. Kalau nak semayang, kalau dia tahu tang mana ke arah kiblat, tiba-tiba berubah, dia ikutlah. Tapi kalau dia tak tahu, kapal tu berubah, dia tak tahu kiblat ni ke mana ni, kapal ni, maka ketika itu batal semayang dia. Ya? Dan dia kena menentukan arah kiblat semula untuk semayang lain. Okey, masalah 203. Dan disunatkan bagi makmum bersegera pergi ke masjid dan duduk di saf awal. Ini masuk dalam perkara sunat bagi makmum. Disunat bagi makmum bahawa segera ia hadir ke masjid dan duduk saf awal kerana mendapat 2 kelebihan. Yang pertama, dapat dengar bacaan imam dengan terang dan jelas. Dan yang kedua, sembahyang pada saf awal itu
lebih khusyuk daripada saf yang belakangnya, kerana ketiadaan masyghul, yakni tidak berbimbang dengan orang di hadapannya dan duduk di sebelah kanan saf, yakni dan kanan imamnya itu lebih afdal daripada kiri saf, seperti mana berkata oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, kerana ia telah meriwayatkan bahawa rahmat Allah itu turun ia mula-mula atas imam, kemudian ada orang yang sebelah kanannya, kemudian orang yang sebelah kirinya. Baik, yang ini keutamaan, kelebihan bagi orang yang sembahyang berjemaah. Yang pertama, selain daripada sembahyang jemaah itu pahalanya 27 darjah, 27 darjat, juga apabila orang yang melaksanakan sembahyang jemaah ini, dia ada kelebihan lain pula, iaitu apabila dia berada di saf yang pertama daripada saf sembahyang, itu dipanggil sunat, yang dipanggil sunat saf ataupun pahala saf, ya. Apabila orang yang duduk berada saf yang pertama tu, maka dia akan mendapat pahala saf dia. Baik, jadi sunat bagi imam, bagi makmum ni segera hadir ke masjid supaya dia dapat duduk berada pada saf yang pertama. Itu tujuan dia, segera untuk mendapatkan saf yang pertama. Kerana saf yang pertama ni ada dua kelebihan. Yang pertama, dapat dengar bacaan imam dengan terang dan jelas. Orang yang berada saf yang pertama ni boleh dengarlah bacaan imam dengan jelas dan terang, ya, berbanding dengan makmum yang berada di saf belakang imam, ya, saf yang belakang saf yang pertama dan saf yang seterusnya. Jadi kalau imam ni, kalau di belakang, kalau katalah tak pakai mikrofon lah, jadi yang berada di saf yang kedua ketiga tu, bacaan imam dia kurang terang dan kurang jelas berbanding orang yang berada pada saf yang pertama, ya. Itu tujuan dia, supaya kita dapat mendengar dengan jelas setiap bacaan imam, ya, di dalam sembahyang. Yang kedua, faedah dia, kelebihan berada pada saf yang pertama, sembahyang pada saf yang pertama tu lebih khusyuk daripada sembahyang di belakang, yang di belakang ni. Sembahyang pada saf awal itu lebih khusyuk daripada saf yang di belakangnya, ya. Kerana apa? Kerana orang yang berada pada saf yang pertama tu dia tidak terganggu dengan orang yang berada di hadapan dia, ya. Depan dia tak ada siapa dah kecuali imam saja. Berbeza orang yang berada di saf belakang, kadang-kadang dia terganggu dengan orang yang berada di saf hadapan. Kadang-kadang orang yang berada di saf hadapan, contoh senang macam ni lah, kita sembahyang di saf belakang, kemudian orang di depan kita tu dia pakai baju dia tulis macam-macam tu, tulis senarai nama pelajar, bekas pelajar kelas 1 biru, tingkatan 1 biru, ada jumlah semua 30 orang. Dia pakat duk baca, dia tengah duk baca Fatihah sambil baca nama-nama senarai, buku, baju, t-shirt buat perjumpaan alumni tingkatan 1 biru. Kan? Ganggu dah. Itu salah satu contoh yang mengganggu
makmum yang sembahyang di belakang. Dan juga pergerakan makmum di hadapan juga mengganggu. Ya, pergerakan makmum di hadapan juga mengganggu makmum yang berada di belakang tu. Dia terganggu dah. Jadi setiap tak kira lah dan pergerakan dan juga pakaian, mungkin juga bacaan mengganggu orang yang berada di saf belakang. Sebab tu saf depan ni lebih lebih baik. Kelebihan dia tu ada dua tadi lah. Lebih baik daripada saf di belakang tu. Kemudian yang keduanya, saf yang di sebelah kanan imam itu lebih afdal daripada saf di kiri imam. Ya. Kalau kata saf belah kanan dengan kiri, yang mana? Belah kanan ni lebih afdal kedudukan dia berbanding dengan sebelah kiri, kerana dia ada satu riwayat hadis daripada Nabi SAW, riwayat oleh Imam Tirmizi, meriwayatkan rahmat Allah Ta'ala mula-mula bila orang yang buat sembahyang jemaah ni turun pada imam. Lepas tu barulah turun rahmat tu kepada makmum sebelah kanan dia. Turun orang yang berada pada dalam saf sebelah kanan. Lepas tu baru sebelah kiri. Rahmat Allah Ta'ala turun mula-mula pada imam. Lepas tu barulah turun rahmat tu pada makmum yang duduk sebelah kanan imam. Lepas tu barulah mai kepada sebelah kiri imam. Sebab tu ditanya sah manakah yang paling afdal? Sah sebelah kanan. Ya. Kedudukan sebelah kanan imam tu lebih afdal sah dia daripada belah kiri. Mana kita nak isi bagi penuh belah kanan, kemudian dah penuh barulah belah kiri lah. Baik, sambung lagi dia kata, jika mendahului seseorang pada sah awal, maka tidak harus, yakni tidak boleh orang lain menghalaukan, yakni menyuruh berpindah ia kepada sah yang belakang, melainkan kerana beberapa masalah sahaja. Baik, satu masalah dia kata, jika ada seorang tu dia pergi ke saf yang pertama, saf pertama tu dah penuh dah, ini kira tak sembahyang lagi dah. Dia masuk saf yang pertama. Saf yang pertama, tiba-tiba dia pipi tempat dia duduk tentu lah, siapa pun tak kacau. Kan? Tiba-tiba dia tengok ada lah orang luar mana atau mai duduk di tempat dia. Dia pergi ke depan, dia quit kawan tu, dia kata pergi belakang. Pergi belakang lah. Pergi belakang, kita kena pergi belakang. Kena pergi belakang. Apa nama? Pasal dia kata tu tempat dia. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Ya. Itu antara adab. Tak kira lah umur ke tak kira. Ya. Tak boleh kita bila seseorang tu duduk dalam sah dah, kita nak apa nama, alih dia ke tempat lain, suruh dia pindah ke sah belakang pasal kita nak duduk sah depan ni. Ya. Dia tidak ada unsur apa nama, unsur-unsur gangsterisme di dalam masjid. Unsur gangsterisme dia ada di kelab malam ya. Tuan faham tak? Ya? Ada di kelab malam saja. Di masjid tak ada unsur gangsterisme. Faham tak? Maknanya kita tak boleh sesuka hati ubah seseorang yang berada di dalam sah. Tak boleh. Itu hak dia. Itu dijamin oleh
hadis Nabi SAW. Ya, Nabi melarang seseorang itu menyuruh orang lain pindah daripada sah dia. Nabi larang. Apabila seseorang itu melihat ada orang duduk di tempat dia, dia kata, mangkit pergi belakang, aku ni tempat aku. Tak boleh. Ya? Nabi larang tu. Itu antara sebab dia kata apabila seseorang contohnya sudah berada pada sah yang pertama, penuh dah, tiba-tiba mai seorang, dia menuju kepada sah yang pertama, kemudian dia pilih mana-mana seorang, nasib lah. Dia kata, ni bangkit, ni tempat dia. Dia suruh duduk belakang. Tak boleh tuan-tuan, hukum dia haram. Hukum dia haram, bukan kata makruh tak. Haram hukum dia. Dia tak boleh sama sekali. Kecuali dia kata ada beberapa masalah yang boleh kita suruh dia pindah duduk di belakang kita, daripada sah depan. Ada beberapa masalah sahaja yang dia kata di antaranya, yang ni bila kata apa, asal dia kita tak boleh menyuruh orang lain berpindah daripada sah hadapan ke sah belakang. Tak boleh nak. Kecuali ada beberapa masalah yang diberi pengecualian dan diharuskan. Yang pertama, jika ia daripada golongan orang yang boleh menyakiti para makmum dengan sebab berbau busuk badan atau pakaian mereka. Okey tak? Yang pertama dia kata, yang ni patut sungguhlah. Kan? Patut sungguh. Ada makmum yang ada orang yang boleh, kalangan makmum jugalah kan. Makmum ataupun golongan sekumpulan orang, ataupun mungkin seorang dia, tak kira lah, seorang ke sekumpulan orang ke, yang boleh mengganggu para makmum, yang boleh mengganggu keselesaan makmum. Dari sudut apa? Dengan sebab apa? Sebab yang pertama, badan dia berbau busuk, kan? Atau pakaian dia berbau busuk, ganggu. Contoh dia apa contoh? Contoh baru balik motong. Di sini orang tak tahu motong ni, badan bau macam mana. Kalau orang biasa motong getah dia tahu. Baru balik motong dengan baju motong dia kan, masuk dalam masjid. Ni masuk dalam masjid. Masuk tu dia bau macam air acak, kan? Hampir makmum tu pingsan bau dia tu. Contoh. Maka orang yang macam ni badan dia atau pakaian dia berbau busuk, dia kena sembahyang di belakang. Ada jenis orang yang badan dia bau busuk. Badan bau busuk sebab apa? Yang pertama, dia tak mandi beberapa hari. Yang kedua, dia makan makanan yang berbau busuk. Contoh dia makan apa? Bawang putih, kan? Ataupun jenis orang suka makan makanan eksotik. Ini bukan orang Islam lah. Makan ulat, makan bewok, makan apa, makanan yang eksotik ni. Itu jenis-jenis ulat, bewok, kan? Kira orang kata bewok pun lari lah. Tengok dia, ya? Boya pun lari. Boya tahu dia ni tak boleh. Kalau aku ngak dia ngak aku dulu. Yang dia makan, itu makan anjing, kucing. Allah, badan bau, ya? Mandi pula tak mandi pula. Itu jenis sebab bau daripada badan. Ataupun pakaian bau busuk, seperti apa, pergi motong getah, kan?
Getah tu. Jadi badan busuk. Jadi orang yang macam ni boleh kita suruh dia pergi duduk sah belakang sekali, jangan duduk depan, pasal dia mengganggu makmum. Riwayat daripada Malik rahimahullah bahawa adalah ia daripada Malik bin Anas, Imam Malik menyuruh penjual-penjual minyak dan seumpama mereka bersembahyang di belakang para makmum kerana benci bau pakaian mereka. Ada satu riwayat Imam Malik dia suruh orang penjual-penjual minyak ni, orang jual minyak, ada minyak orang jual minyak ni dia bergelumang dengan minyak. Mungkin ada sebahagian minyak yang berbau agak busuk, kan? Maka bila dia bau itu, dia suruh mereka ni mayang sah belakang sekali, walaupun puak tu main depan dah. Dia kata pasal hampa ni bau badan, mengganggu makmum lain. Dia tak suka bau pakaian tu. Sebab tu kita nak semayang, kalau kita balik nak singgah pada kerja kan, kalau ada pakaian yang elok, tukarlah. Kalau kita buat kerja yang kerja yang kasar, kotor, mungkin menyebabkan berbau, kita tukar pakaian tu dulu, ganti dengan pakaian sembahyang, sediakan dalam kenderaan, supaya kita tidak mengganggu keselesaan makmum yang lain yang sembahyang. Itu pun salah satu sebab boleh menyebabkan hilangnya khusyuk. Baik, yang kedua, apabila hadir seorang hamba abdi dengan izin penghulunya kepada saf awal, maka bolehlah penghulunya menyuruh hambanya itu sembahyang di belakang para makmum. Ini antara pengecualian yang kedua lah. Bila hadir seorang hamba abdi dengan izin penghulu dia, tuan dia lah, kepada saf yang pertama kan. Jadi tuan dia tu boleh suruh hamba dia tu sembahyang di belakang para makmum. Katalah tuan dia ada di sah yang pertama, dia abad kat hamba tak apa, sembahyang di belakang, duduk di belakang sah, dia suruh pindah, tak apa. Itu kata perintah daripada apa? Perintah daripada tuan dia sendiri, Kalau tuan dia nak suruh pergi belakang ke ataupun nak kekal duduk depan pun tak ada masalah, kalau kata diperintahkan oleh tuan dia, ikut dah. Okey, yang ketiga, ini cerita zaman yang ada hamba nah, kita tak ada dah lah ni. Yang ketiga, kanak-kanak dan orang perempuan bolehlah disuruh agar mereka duduk di belakang sah para makmum. Masalah kanak-kanak nah, dia duduk di sah depan. Jadi kita boleh suruh kanak-kanak ni duduk di belakang sah yang belakang para makmum. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia mengganggu. Dia semayang depan sekali, lagi dia duduk bergurau dengan kawan-kawan dia sebelah, kan? Dia boleh melawak pula. Kadang-kadang jelah pergerakan dia tu mengganggu para makmum yang lain. Jadi dilihat dalam keadaan macam tu, disuruh kanak-kanak buat sah di belakang. Boleh, dalam keadaan begitu. Bukan masalah sunat tak sunat, tak, bukan itu, bukan isu dia, bukan isu masalah sunat tak sunat dah. Jadi kanak-kanak dan juga orang perempuan lah, perempuan tak timbul isu lah tempat kita ni. Mungkin pada zaman pengarang kitab ni kadang-kadang ada berlaku, ataupun yang sebelumnya direkod kan, orang perempuan pun dia nak main semayang duk kosondoi juga. Kena habaq orang perempuan ni kena semayang duk di belakang. Saya dulu di Mekah tawaf. Tawaf kebetulan tu semayang asar kita duduk depan Hajarul Aswad. Kebetulan ni dapat. Lepas habis semayang tu, selesai pakat duk bangkit dah. Bila bangkit, kita pun bangkit jugalah. Bangkit nak cium Hajarul Aswad. Tentulah time yang kosong pun zaman masa dulu ni. Tak apalah, cium tu
Tak semena-mena tu mana orang perempuan. Orang perempuan dari Mesir, Arab Mesir. Badan besar, kita tengok pun takut. Ya. Duk khayau kan, tak bagi dia masuk, nak apa nama, nak cuan jasa. Yang polis tu dia kata, ya hajjah, ruh ya hajjah, ruh kan. Dia tak kira dah, dia duk teriak aku Malaysia, kata dia marah pula dekat polis tu kan. Yang orang lain kata pi jangan duk main rapat orang ni kan. Ni orang lelaki saja ni. Dak dia nak pi juga, dia nak merot. Dia kira nak rempuh masuk juga. Dia kata kena rempuh lagi. Jadi masalah besar kan. Jadi tak boleh nah. Kadang-kadang ada sikap bangsa-bangsa ni tak sama. Ya. Islam ni agama multi dipanggil apa? Multi races kan. Pelbagai apa nama ni, bangsa. Agama international. Jadi perangai bangsa ni macam-macam. Melayu perangai dia macam ni, Arab perangai dia macam ni, orang putih perangai macam ni pula, Cina perangai macam ni pula, Islam, India perangai macam ni pula. Lepas tu apa nama, orang kulit hitam perangai macam ni. Semua tak sama perangai-perangai. Ya? Dia ada perangai-perangai di hati tertentu tu yang tak ada pada apa nama bangsa lain. Jadi kalau kata kanak-kanak dan orang perempuan ni, kanak orang perempuan memang patutlah sah dia disusun satu sah yang asing. Jangan jadi macam mazhab Aminah Wadud. Nak kenal Aminah Wadud? Aminah Wadud tu dia nak kesamarataan di antara lelaki dan perempuan dalam Islam ni. Lelaki boleh jadi imam, perempuan boleh jadi imam juga. Lelaki baca khutbah, perempuan boleh baca khutbah juga. Kan? Dia dulu, tuan tak kenal tu, dia dulu pensyarah UAE. Dia ingat Amerika tu duduk Johor, dia duduk tempat kita dah. Lepas tu tak sambung kontrak. Dia balik sana, dia tubuh mazhab dia. Tu dia. Ya. Mazhab Aminah Wadud. Jadi mazhab dia boleh campur lelaki perempuan. Duduk sebelah-sebelah boleh. Perempuan duduk lelaki duduk belakang, perempuan duduk depan. Perempuan tu tudung pun tak pakai, jadi tu imam. Kan? Tudung tak pakai, jadi tu imam. Tak pakai tudung pun tak apa, tak ada masalah. Jadi mereka ni cukup mau lah. Golongan-golongan puak-puak liberal ni, cukup mau. Ni sesuai dengan apa hawa nafsu dia. Baik. Yang keempat dia kata, apabila bersah di belakang imam orang jahil yang tidak layak untuk istikhlaf, yakni ganti imam jika ia batal, maka sayugialah bahawa ditakhirkan mereka dan didahulukan kepada sah di belakang orang-orang yang layak jadi imam. Kerana sabda Nabi SAW, la yaliyanna minkum ulul arhami wan nuha. Artinya sayugialah hendak orang yang berhampiran dengan kamu, semua itu ialah mempunyai rahim dengan kamu dan yang berakal. Okey, masalah yang keempat dia kata kita boleh suruh orang yang berada di sah yang pertama tu genjak pergi belakang, boleh pindah, iaitu makmum yang tidak layak untuk menggantikan imam bila imam batal. Yang duduk depan tu tak kira, bukan semestinya makmum yang berada di belakang imam. Tu senanglah. Makmum yang berada di belakang imam tu kalau imam batal dia boleh ke depan. Mana semua yang berada di sah yang hadapan tu, khususnya sah yang berdekatan dengan makmum ya, sah hadapan yang berdekatan dengan makmum, hendaklah yang berada di belakang imam itu kalangan makmum yang boleh menggantikan imam sekiranya imam terbatal. Ya, sekiranya imam terbatal.
dia boleh ganti imam. Dan orang-orang yang tidak layak untuk menggantikan imam, seeloknya dia berundur ke belakang bagi orang yang layak untuk menggantikan imam tu berada di saf hadapan, khususnya yang di belakang imam tu, ataupun di keseluruhan saf yang pertama. Pasal apa? Ada hadis Nabi bagi tahu apa, layaliyanna minkum, hendaklah berada mengiringi ataupun di belakang kamu wahai para imam, ulul arhami wan nuha, golongan yang mempunyai hubungan rahim dengan kamu, dan juga yang orang-orang yang berakal, ya, orang yang berakal. Yang bermaksud maknanya di belakang imam tu hendaklah di kalangan golongan ini, di antara orang yang mengetahui dengan hukum hakam sembahyang jemaah dan layak dia menjadi imam, hendaklah dikehadapankan, duduk di saf depan. Dan orang yang bukan ahli dan tidak layak menjadi imam ganti misalnya, hendaklah dia berada di belakang supaya bagi ruang kepada orang yang boleh menggantikan imam tu duduk pada saf yang pertama. Baik, itu asal dia lah. Dan yang lebih baik, janganlah menyuruh mereka dengan secara kasar supaya mereka berpindah daripada saf kepada saf belakang. Bahkan jika didapati pada saf awal itu seorang yang layak menjadi imam, memadailah ia untuk menggantikan tempat imam jika ia terbatal. Dan jika tidak ada seorang pun yang layak boleh menggantikan imam jika ia terbatal, maka sayugialah menyuruh orang yang di belakang imam berpindah ke saf belakang, dan gantilah orang yang layak jadi imam pada tempat dia, jadi imam di tempatnya. Baik, dia pesan, dia kata sebaiknya bila ada pengecualian ni kan, kita nak suruh orang yang berada di saf depan seperti tadi, paklong-paklong tu yang duk pi motong getah tu kan, duduk ni, abang elok paklong ni pindah duduk belakang dia paklong. Dia ada orang komplain tadi, hantar mesej kan, nampak kan, kat saya dia kata, Allah, dia kata bau getah. Depa ada makmum ni dia fobia dia allergic dengan getah, lagi dia macam jatuh pengsan. Tu cara tegur tu. Tu kan tak apa saya pergi belakang. Kan, kalau kita duk kata ni apa ni main semayang apa dengan habis-habis motong terus main semayang apa semua kan. Mula lagi bertumbuk dalam masjid tu. Bertumbuk dalam masjid. Kalau setengah tempat tu, kalau di negeri Arab tu, dalam masjid dia bertumbuk. Takut kita tengok dalam masjid dia boleh tumbuk, ya. Sampai tu dia tak puas hati ke apa, tu imam jenuh suruh sahabat keluar hangpa nak bergaduh, keluar bertumbuk dalam masjid. Jadi masalah tu. Jadi mana nak suruh depa ke belakang tu, tengoklah, janganlah suruh cara kasar kan, tarik ke tak usahlah, ataupun marah dia ke, tak boleh. Itu bukan adab orang masjid, adab ahli masjid bukan macam tu. Yang tu di kelab malam tak apa. Kan? Di tempat-tempat tu, tu memang tempat dia dah. Ya. Baik. Kita diajar dengan akhlak yang mulia, maka yang pertama-tama menunjukkan akhlak yang mulia ni ialah pegawai-pegawai masjid. Dia kena itu. Itu yang pertama lah, supaya orang tak kecam kita lah. Adapun kalau di kelab-kelab malam tak apa, memang tempat dia lah kan, dia nak kasar ke, dia hambat keluar ke, sebab tu tempat dia. Masjid bukan tempat dia. Masjid tempat berkasih sayang, berbaik, itu tempat. Baik. Kemudian dia kata, kalau kata ada dalam sah yang pertama tu
Kalau kata dalam sah yang pertama tak ada seorang pun, kena ada jugalah seorang. Ya, dalam sah yang pertama tu bagi ada seorang saja yang boleh ganti imam. Contohnya hak duduk di belakang imam. Kita bagi dia, mai sila duduk belakang imam. Kan? Dia boleh menggantikan imam sekiranya imam terbatal ke apa. Dia tahu dah hukum istikhlaf. Yang sebaiknya makmum yang tahu hukum istikhlaf. Apa makna istikhlaf? Boleh ganti imam. Ya. Lebih-lebih lagi pada masalah sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Kalau sembahyang Jumaat, imam, ya, sembahyang Jumaat tu dia wajib istikhlaf, ganti nah. Kalau berlaku imam terbatal. Baik. Kalau kata ada seorang pun tak ada masalah lah. Pada waktu itu dia kata, kalau kata tak ada seorang pun yang boleh ganti imam, eloklah orang yang duduk di depan tu kita suruh pindah. Mungkin seorang kedua ke tak apalah, pindah ke belakang. Kita minta ni apa? Minta imam nombor 2 kita duduk depan ni. Kadang-kadang ada orang jenis hemoi. Dia merodong pi di belakang imam. Imam nombor 2 ni pi tengok. Mata dia terbeliak. Klik nak suruh pi ke tepi tu. Sagi ni dengan pakai jubah, pakai serban, nampak macam tu imam dah. Kan? Pi duduk di belakang imam. Padahal dia bukan imam pun. Dia bukan imam dilantik pun. Yang imam nombor 2 memang lah tempat aku dia ambil lah. Jadi kalau kawan ni kentut, tu imam nombor 1 kentut, macam mana nak buat? Kan? Tapi hak duduk di belakang imam ni nampak macam tu imam juga. Kan? Kawan baru balik haji contoh dia. Bubuhlah serban dengan jubah. Contoh baru balik haji tapi bukan tu imam pun. Kan? Tu imam dia tak jadi imam pun kan. Orang tak lantik dia pun jadi imam. Dia kata nak jadi imam. Tak boleh tu. Dia ada imam ratib dia bagi. Kalau kata imam ratib ada 2 orang. Imam ratib ni imam yang dilantik. Imam yang tetap dilantik oleh raja. Kita di Pulau Pinang dilantik oleh Ketua Agung, kita tak ada raja. Kan? Dia tak boleh mendahului orang lain, tak boleh. Dia ada hukum lain pula tu, imam ratib kena belajar semua. Ya. Kalau orang main jemaah dia kena tahu kedudukan aku ni jangan pandai-pandai nak pergi jadi imam. Kan? Hemoi nak pergi jadi imam tak boleh. Dia ada imam ratib, imam yang dilantik. Ya. Imam yang bertugas. Kita tak boleh mengambil tempat dia. Dia ada peraturan dia. Itu masalah juga tu. Okey, jadi seeloknya kita gantikan orang yang layak di tempat di belakang imam, ya, supaya apabila berlaku batalnya sembahyang imam tersebut, maka pengganti dia tahu dah nak buat apa. Ya. Ni kawan duduk belakang ni tak tahu, lepas tu imam batal, yang sebelah duk kuit yang sebelah kan, dia duk buat tak tahu mayang. Duk kuit, kawan sebelah tu duk kuit suruh jadi imam lah ke depan. Dia duk buat tak tahu. Kawan sebelah ni pun dia ingat apa nama, tak apalah, tengok dia ni macam haji pakai serban apa semua, jubah putih dia tu. Rupa-rupanya tak tahu apa. Itu masalah dia. Ya? Janganlah. Jangan kita berlakon apa nama menjadi skema lebay ataupun skema imam. Ada orang tengok dia, orang kata ni tu imam dengan pakaian dia apa semua tu kan. Jangan. Betul orang kata sila imam, dia pun tak kata apa. Wajib kita kena beritahu saya bukan imam, saya bukan ustaz, supaya tidak memfitnah orang lain. Mengatakan dia tu imam ataupun ahli ilmu, wajib dia kena beritahu. Kalau tidak, dia macam skema hak telefon tu, cik saya daripada bank sekian-sekian begini, cik kena bagi nombor akaun, kerana ada tersilap masuk, kita pun bagi kat dia, habis duit kita. Saya pegawai bank tu, skema tu, kita pun percaya. Yang tak bagi telefon lagi ni, saya hakim daripada ni, mana ada hakim telefon kita. Yang kawan ni pun ngong juga kan, hakim tak telefon
Kan? Sila hadir ke mahkamah ni, saya telefon saya, hakim telefon je ni, saya kena pergi mahkamah. Itulah hangong. Hakim tak buat kerja pergi telefon orang. Dia kalau kata nak tangkap tu, dia akan hantar pegawai polis dengan peronda tu, dengan kereta peronda dia ataupun kereta polis, nak main tangkap, dia main tangkap tengok lah. Dia tak cakap banyak dah. Dengan surat waran dia apa semua. Jadi kita pun ngong lah juga buat dunia ni. Kena tipu lah. Tak semestinya tuan-tuan ada PhD, tuan-tuan cerdik. Kadang-kadang yang dia habis darjah 6 ataupun PT3 ya, tu pun cukup-cukup makan, dengan sebab dia ni kaki belik, dia pandai menipu. Orang yang jadi doktor PhD tu boleh kena tipu. Ada tak orang penipu tu ada PhD? Tak ada. Ada master? Tak ada. Hak jadi penipu tu, hak yang mengaji ni tak cerdik ni, tak tahu nak buat apa, dia punya pandai. Sebab tu menipu ni tak mestinya orang yang cerdik mengaji tak semestinya mudah tak kena tipu. Itulah paling ramai kena tipu. Kan? Sebab dia banyak duit. Dia lah tuan-tuan. Kita ni hak yang rendah-rendah ni, habis SPM ni, kerja macam maklum nak kata lah, gaji padan dengan SPM lah. Tak ada kena tipu sangat. Ada juga. Mereka nak tipu tu hak ribu-ribu gaji. Hak jusa-jusa. Kan? Gaji 8 ke 15 ribu. Yang tu yang banyak kena tipu. Kan? Tapi heran macam mana boleh kena tipu. Dia tak semesti lah. Jadi dia tak perlu, bukan makna dia tu orang cerdik. Kan? Kadang-kadang menteri pun kena tipu. Dia kata saya pun kena tipu. Dia kata main satu company, dia kata untuk kementerian ni, dan kami satu kementerian kena tipu. Ni kementerian dengan pakar semua ada. Cukup mahir kena tipu juga. Kan? Kerajaan pun kena tipu kadang-kadang. Satu kerajaan dia kena tipu. Company luar negeri main tawar satu projek ni, percaya loh, kena tipu. Syarikat kan ada nama je, tak ada pun. Dia boleh pandai melobi. Kita Perdana Menteri percaya, Perdana Menteri pun saya tengok tu dia kena tipu. Jadi skandal. Skandal lah bila audit tu. Itu biasa tuan-tuan. Tipu ni, menipu scammer ni benda biasa lah. Kalau kata jangan rasa saya ni orang pandai. Kan? Pandai akademik tak menjamin kita ni selamat daripada penipuan. Tak lah. Orang yang biasa kena 2-3 kali tipu, dia memang pandai. Dia belajar daripada ilmu tu. Yang kedua, scammer tu sendiri. Orang lain tak boleh tipu dia. Sebab apa? Dia penipu dah. Kan? Dia pun tahu dah. Yang ni nak tipu aku ni, silap dah, aku pun penipu kan. Yang tu tak boleh buat apa lah. Okey, nombor 204 dia kata, cara menggantikan imam dalam sembahyang. Okey dah. Ini kita akan bincang kemudian insya-Allah. Jadi kita berhenti pada masalah 204. Cara nak ganti imam dalam sembahyang macam mana? Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.